Okey, hai, Assalamualaikum semua. InsyaAllah hari ini kita akan buat product sharing. Dan produk yang pertama kita nak dengar daripada Puan Kamalia untuk explain dekat kita tentang fiber. Kalau rujuk dekat dalam gambar ni, fiber yang ni yang botol hijau belah kanan atas stick ni. Okey? Alright, so tanpa melengahkan masa, saya persilakan Puan Kamalia untuk teruskan. Okey, Assalamualaikum. Saya Kamalia, dah lama dalam Syonghua ni tapi tak bergerak sangat. Okey, hari ni saya diberi kepercayaan untuk bercakap sikit pasal fiber. Saya harap mana-mana yang tak cukup tu bolehlah kita sama-sama perbaiki. Ini saya pun korek ada juga dari nota-nota yang lama lah. Lama-lama dulu rajin juga pergi meeting, sekarang tak berapa ni kan. Jadi saya ingat hari ni tak ramai tapi tak apa. Saya percaya Puan Juwita dan Puan Norma pun memang dah ambil pun fiber kan. Fiber kita biar pernah makan kan. Saya pun dah lama juga dah. Dari dulu lagi dah ambil fiber ni. Jadi kita perkenalkan dulu fiber, Jiaho fiber ni. Seperti ayah cakap tadi yang kotak hijau tu, warna dia pun cantik, pleasant je, hijau muda ya. Jadi kalau kita tengok dekat label daripada kotak tu, fiber kita ni mengandung, saya perkenalkan dulu tentang fiber kita lah ya, sebelum kita cakap pasal apa ni lain. So fiber Jiaho ni dalam kotak dia ada 20 sachet. 20 sachet ni harga ahli RM90 dan harga runcit RM104, PV 72. Jadi kalau kita tengok dalam di label tu, dia kata satu sachet ni mengandungi 8 gram. Bahan tu lah. 8 gram satu sachet, jadi satu kotak kalau kita kali 20 jadi 160 gram. Bahan dia lah. Tapi dari 8 gram ni lebih kurang 4 gram adalah fiber yang kita nak tu lah. Yang lain-lain tu mungkin bahan lain yang ditambah lah kan, macam karbohidrat dan sebagainya. Jadi 8 gram bagi setiap sachet adalah fiber yang kita nak. Itu lebih kurang separuh daripada kandungan sachet yang kita ada tu lah. Sebab dia 8 gram berat sachet tu. Jadi kalau kita tengok, saya rujuk dekat label lagi ya. Walaupun kita tak perlu tahulah secara detail, tapi saya baca jugalah ya. Kandungan fiber kita ni, dia mengandungi maltodextrin. Maltodextrin ni merupakan sejenis polisakarida yang diambil dari kanji asli. Dari tumbuh-tumbuhan lah. Dia ada kegunaan dia, nanti saya explain kemudian ya. Lepas tu bahan yang kedua ni Cymopsis tetragonoloba. Kita tak perlu ingat pun, cuma nak sebut je. Ini dialah sejenis kekacang. Yang ketiga tu Trichum vulgare tu macam gandum lah ya, macam biji gandum tu. Plantago ovata juga, dia macam biji rin juga. Citrus limonum tu adalah lemon lah, yang memberi perasa pada fiber kita tu. Lemon kan, perisa lemon. Dan yang last sekali, yang paling penting saya rasa adalah Ganoderma lucidum, iaitu linzi YK rasanya. Okey, itu kita tak perlu tahu pun tak apa, yang sebenarnya nama-nama tu tak ingat pun tak apa, sekadar nak menyebut sahaja. Jadi kalau ikutkan, cara kita nak minum fiber ni ialah lebih kurang setengah jam sebelum kita makan rasanya. Setengah jam, 40 minit macam itulah. Itu untuk kegunaan biasa. Kalau tak silap saya, kalau orang yang kurus nak menambah berat badan, dia kena ambil selepas makan. Ayah pernah dengar tak? Ambil selepas makan kan? Jadi kalau orang nak kurus, dia ambil sebelum makan. Yang nak
menambah berat badan, dia ambil selepas makan. Dia agaknya kesan dia tu lain sikit lah, selepas makan dia sebelum makan tu. Sebab tu dia cara ambilnya berlainan. Jadi kenapa fiber ni penting? Sepatutnya kita dapatkan fiber ni. Fiber ataupun Melayu kita panggil serat lah ya. Sepatutnya kita dapatkan serat ni dari pemakanan kita. Tapi memandangkan sekarang ni, zaman sekarang ni, rata-rata terutamanya kanak-kanak ya, kurang makan sayur dan buah. Yang sebenarnya serat ni kita boleh dapati daripada serat dan buah lah. Jadi kalau orang dulu-dulu dia banyak makan ulam, makan sayur, petik-petik je makan kan. Jadi mungkin dulu-dulu nenek-nenek kita dulu memang cukup fiber dalam pemakanan. Jadi tak ada banyak masalah sangat. Jadi sekarang ni macam cucu saya pun macam tu. Makan kurang, langsung tak makan sayur. Jadi elok juga kita bagi kat budak-budak ni pun fiber kita ni. Jadi kalau secara umumnya serat ni penting, selalu kita dengar orang kata sebab untuk mengurangkan sembelit, ya. Yang keduanya untuk mengurangkan berat badan. Tapi sebenarnya lebih pada tu lagi kegunaan serat pada badan kita. Yang mungkin ramai juga yang tak tahu ya. Sebab serat ni dia boleh menurunkan kadar kolesterol. Dia boleh merangsang geliang-geliut dalam saluran usus yang mana akan melancarkan sistem pencernaan kita lah. Dia juga baik untuk orang yang kencing manis sebab serat kita ni dia boleh bergabung dengan gula. Jadi dia bergabung dengan gula, jadi gula tu akan dikeluarkan. Sebahagian daripada gula yang tak perlu tu dia akan dikeluarkan dari badan kita. Jadi dia boleh membantu orang yang berpenyakit kencing manis. Serat juga dia boleh mengawal penyakit-penyakit lain ya, seperti darah tinggi, penyakit-penyakit moden lah orang panggil ya, penyakit-penyakit jantung, macam-macam lagi lah organ-organ yang berpenyakit tu. Jadi cara macam mana dia boleh kurangkan kolesterol tu, dia serat ni dia boleh bergabung dengan kolesterol dalam serum darah kita tu. Jadi dia bila dia bergabung, dia akan mengeluarkan sebahagian daripada kolesterol yang lebih tu lah. Jadi boleh mengurangkan bagi orang-orang yang paras kolesterolnya tinggi. Kalau dari segi tekanan darah tinggi, saya rasa aku tak silap dia boleh bergabung dengan sodium. Sodium tu adalah yang punca. Kalau kadar sodium tinggi dalam darah kita, dia adalah punca untuk tekanan darah yang tinggi tu. Jadi kalau serat kita dah boleh bergabung dengan sodium tu dan mengeluarkan dari badan, dia jadi boleh mengurangkan penyakit darah tinggi. Serat Shuanghua ni dia mengandungi serat larut air dan juga tak larut air. Jadi kedua-duanya ada fungsi masing-masing lah. Yang larut air tu dia berfungsi lain dan yang tak larut air tu fungsinya lain sikit. Yang larut air dia akan jadi macam gel rasanya. Jadi dia kembang. Jadi dia kembang tu macam ni ya. Dia boleh increase menambahkan bulk najis kan. Kau tak silap betul tak ya? Aunty ni pun dah kalau tak silap itu yang tak larut air kot. Tak larut air ya. Dia jadi dia dia tak larut air, dia jadi dia banyakkan berat najis tu kan. Betul. Ataupun the other way lah, silap dah tu kot.
Okey, tak apa. Anyway, kombinasi yang larut air dan tak larut air ni, dia masing-masing ada fungsi. Jadi kalau dah kita ada kedua-dua yang larut air dan tak larut air, jadi kesannya adalah lebih baik daripada kalau yang sejenis saja. Kalau kita baca keperluan tubuh untuk serat, itu bergantung kepada jantina dan juga berat badan biasanya. Lebih kurang 25 hingga 30. Untuk lelaki dia perlukan lebih serat pada wanita. Wanita dalam 20-25 gram sehari. Sepatutnya kita boleh dapat dari pemakanan kita, maknanya dari sayur dan buah lah kan. Cuma memang sekarang ni memang tak cukup. Pemakanan kita memang tak cukup. Jadi kita perlu juga ambil 1 ataupun 2 sachet sehari fiber kita ni untuk menambahkan keperluan serat badan kita. Antara kalau kita nak kaji lah antara buah-buahan dan makanan-makanan yang tinggi kadar serat dia adalah buah-buahan dan buah-buahan seperti apple, pisang, betik, avocado, apa lagi? Strawberry atau berry-berry yang dari luar negeri, itulah semuanya mahal. Sayur pun macam tu, brokoli pun memang mahal, brokoli memang bagus. Lepas tu carrot, apa benda semua, kebanyakan sayur hijau ni memang tinggi dengan serat. Dan kadang-kadang kita nak makan sayur banyak sangat pun macam-macam pula penyakit lain, mungkin angin lah, kembung lah, dan selain daripada faktor harga yang mahal sekarang ni. Jadi kita perlulah juga menambah keperluan serat kita tu dengan mengambil jahe fiber ni. Jahe fiber ni memang 100% dari tumbuhan ya. Jadi dia juga mendapat status halal dari Taiwan, dia panggil Taiwan Halal Integrity Development Association. Maknanya satu persatuan di Taiwan yang mengeluarkan status halal bagi produk-produk dia. Jadi kita tak perlu risau tentang kehalalan produk kita ni. Rata-ratanya sepatutnya pada setiap hidangan kita tu mesti ada sayur dan buah. Kalau kita kaji sekarang ni food pyramid dia panggil, ataupun keperluan makanan sekarang ni dia panggil suku-suku setengah. Suku tu karbohidrat seperti nasi, roti, mi dan sebagainya, dan yang suku lagi protein, yang mungkin dari ikan ke ayam, daging ya, telur. Yang separuh tu mestilah buah dan sayur. Tapi sekarang ni kita kadang terbalik. Sayur dan buah tu kita sikit saja, yang banyaknya nasi. Kadang-kadang ada orang suka protein pula lebih. Jadi kita punya cara kita makan pun tak mengikut apa yang disyorkan. Jadi eloklah kita untuk mendapatkan fiber dari sayur dan buah yang kita tak dapat tu, kita boleh tambah dengan fiber Shuanghe ya, fiber jahe fiber. Selain daripada sayur dan buah, kita juga boleh dapatkan fiber serat ni daripada bijirin ya, seperti dal ke, kacang-kacang, buah badam dan sebagainya. Dan juga kalau nak makan roti tu, kita ambil lah roti yang dia panggil meal penuh ataupun whole grain ya. Sekurang-kurangnya ada juga fiber kat situ. Satu lagi yang diorang kata yang sangat tinggi kandungan fiber ialah chia seeds. Tapi berapa orang yang makan chia seeds ya? Memang dia tinggi. Tapi kalau kita boleh ambil sikit-sikit, boleh juga membantu kita. Kalau orang suka minum jus buah-buahan ataupun jus sayur-sayuran ya untuk kesihatan, adalah lebih baik kita makan buah dan sayur tu daripada kita ambil jus. Sebab bila dah kita buat jus, kadar fiber tu dah berkurang. Jadi elok makan buah dan sayur yang segar tu daripada buat jus. Sebab ada orang memang dia nak senang, dia masuk semua dalam blender apa benda, juicer tu dia jus kan.
Diminum je. Dengan cara itu mungkin tak dapat cukup fiber ya. Apa lagi ya? Kalian. Satu lagi fiber kita ni dia boleh juga menjadi probiotik ya untuk bakteria kita ya Ayah. Pernah dengar tak? Sebab dia bila dia tak larut kan, dia dah sampai ke ujung-ujung sana tu, dia boleh merupakan makanan untuk bakteria kita juga dalam kita sistem pencernaan tu. Itu bagus pula. Mungkin dia menggalakkan kan. Ya. Dia boleh, dia probiotik ke prebiotik tu kalau makanan tu? Kan? Prebiotik ya. Prebiotik makanan untuk bakteria. Bakteria, yes. Apa lagi Aunty nak cakap ya? Ada apa-apa soalan tak? Saya punya selalunya macam mana cara nak ambil fiber ni? Dia punya pancuh dia yang best. Bestnya dia juga merupakan salah satu daripada kita panggil apa? Kombinasi untuk perut ya, set perut kan. Jadi kalau Aunty selalunya campurkan, shakekan soya, protein. Kalau mak ambil Vitaking sekali, kadang-kadang campur dengan lactoberry sekali, campurkan semua minum. Tapi kalau orang yang suka rasa fiber tu sendiri, minum fiber saja pun sedap, memang sedap. Kalau kita campur, okeylah juga, masih ada rasa dia tu. Maksudnya fiber campur air kosong je? Campur air kosong. Air agak-agak sikit je suam. Sebab dia tak boleh kan, dia cepat keras kan. Lepas kita bancuh tu, kita kena terus minum. Kalau tidak, dia berketul jadi macam kuih dalam. Keras. Mungkin mungkin dia punya keberkesanan pun kurang bila dah keras macam tu. Dia tak boleh nak absorb lagi dah agaknya. Jadi kadang-kadang orang leka, dia bancuh dia tinggal dah keras. Jadi kalau keras tak tahu nak buat apa dah. Makanlah juga agaknya. Kalau tengok dekat label, dia kata campur dengan 300 ml air. Tapi cair sangat ya rasanya. Hilang sedap dia. Nanti selalu satu gelas lah campur. Satu gelas. Melainkan kalau campur dengan benda lain lah kot boleh 300 ml tu campur dengan Vitaking, dengan protein, lactoberry. Soya kadang ada orang ambil 2 soya sekali kan. Betul. Golden pun ada kadang, nakkan senang sekali. Betul. So, sekarang ni linzi pun dah serbuk, campur dengan linzi sekali kadang-kadang. Oh ya ke? Linzi yang YKI, YKB tu kan serbuk. Ayah campur sekali ya. Nanti tak campur sekali. Sebab nanti semua yang rasa tak sedap. Semua dah rasa pahit semua. Betul. Sendirilah. Linzi dengan pollen boleh kan? Tapi ialah kalau kita suntuk masa, betul kita campurkan semua. Sebab setiap 2 jam kita nak makan tu, nak makan ni kan. Kadang terlepas. Kalau rasanya tu aja, ada apa-apa lagi tak? Siapa-siapa nak tanya soalan ke? Ni kalau orang lepas bersalin boleh tak? Boleh sangat. Elok untuk kalau sembelit ke apa kan? Boleh. InsyaAllah boleh ya. Tak ada masalah rasanya. Sebab lepas bersalin kan selalu doktor bagi ubat yang nak lembutkan najis tu kan. Ada ubat tu ya? Untuk lembutkan najis. Tapi itu pun kira okey lah sebenarnya. Kita punya fiber pun memang melawaskan. Nak bantu pembuangan juga kan. Ada juga kadang-kadang dia orang sembelit sikit lepas tu. So elok juga campur dengan soya. Anak saya pun macam tu, bagi juga lepas bersalin. Senang sikit dia. Kalau dia operate ke apa kan, tak payah meneneran tu, senang dia buang. Ada apa lagi tak? Rasa itu je lah kot. Itu je lah. Kalau cucu saya tu, kalau dia tengok kita minum, memang semua berebut. Semua kena share. Nak apa ni, semua suka. Sebab rasa lemon dia tu sedap ya. Rasa dia sedap.
Sedap. Okey, Memang rasa. terima kasih banyak-banyak Aunty Kamalia untuk perkongsian hari ini pasal Kalau fiber. ada tambah, ayah tambah mungkin Aunty terlepas pandang. Ya. Okey, Terima boleh je. kasih. Okey, tak adalah nak tambah tapi sambil-sambil tadi yang Aunty tak sure pasal serat larut dengan tak larut, I pun tak berapa Itulah. sure. I Google sekejap kat sini. Okey, so dekat sini dia kata serat larut dengan tak larut ni memang memang ada dan perlu ada sebenarnya sebab setengah fiber dekat luar sana ada yang dia ada satu jenis saja. Satu. Okey, so untuk kita kena faham dekat sini kita punya jauh fiber memang ada kedua-duanya. So dekat sini dia kata apa fungsi soluble fiber? Soluble ni serat larut lah, serat larut air. Fungsi dia ialah yang tadilah Aunty Kamalia kata tadi boleh membantu mengurangkan kolesterol dalam darah dan juga boleh bantu kurangkan gula. Cara dia bantu tu macam Aunty Kamalia kata tadi, dia macam mengikat tau, dia ikat gula ni, gula yang berlebihan dan juga lepas tu dia akan keluarkan, singkirkan daripada badan. Sebab tu pada untuk orang yang baru-baru ambil fiber, kadang-kadang dia akan notice, saya sendiri notice masa saya awal-awal ambil fiber dulu, najis kita jadi macam melekit-lekit berlendir tau. Okay, so biasanya orang ada high kolesterol, dia memang akan alami benda ni. Najis dia macam berlendir sikit. Lepas ambil fiber lagi-lagi, lebih-lebih lagi. Okay, so itu adalah sebab fiber tadi dah macam seolah-olah mengikat lah kolesterol tadi dan kolesterol ni macam minyak kan. Kolesterol ni dia sifat dia macam berminyak. Sebab tu dia keluar daripada najis kita rupa macam tu. Dan soluble fiber bila dia dah singkirkan kolesterol dengan gula daripada dalam darah, so secara tak langsung kita punya kandungan gula dalam darah tu terkawal dan juga akan meningkatkan kualiti darah kita lah, kan darah kita jadi lebih bersih. Itulah bila kita kata Lindsay ni boleh cuci darah, fiber boleh cuci darah, apa maksud dia? Maksud dia bukan macam darah tu dicuci-cuci, tapi itulah dia ada singkirkan kolesterol dengan sugar yang berlebihan. Okay. Secara tak langsung juga dia memang sangat-sangat bagus untuk orang yang menghidap penyakit kencing manis. Sebelum ni ada dia lain yang share untuk pesakit kencing manis, kalau tak silap pesakit batu karang. Batu karang campurkan fiber dengan sedikit perahan lemon. Okay, dan amalkan setiap hari. Boleh keluarkan batu karang. Ini adalah testimoni daripada orang sebelum ni lah. So kalau ada sesiapa yang mengalami masalah yang sama, boleh cuba amalkan lemon. Lemon ni memang sangat bagus. Ada orang yang memang amalkan minum lemon setiap hari. So kita campur dengan kita punya fiber. InsyaAllah lebih berkesan. Okay. Selain tu, itu tadi hanya tentang fiber yang soluble, fiber serat air, serat larut, serat larut air. Lagi satu ialah serat yang tak larut air, insoluble fiber. Yang inilah tadi yang kita kata dia macam meng-create bulk. Okay, dia create bulk untuk dalam kita punya najis supaya kadang-kadang kita kata kalau najis kita terlampau cair sangat, terlampau cerit-berit itu sebab kita tak cukup fiber. So bila kita dah ada fiber yang cukup, kita punya najis tak adalah terlampau cair. Dia akan ada bentuk. Okay, dia akan bentuk. Bentuk itulah sebenarnya telah dihasilkan daripada serat yang tak larut air. So apa tujuan dia ialah untuk menjadikan kita punya stool lebih lembut. Even orang najis yang terlampau keras pun serat larut air ni akan bantu untuk melembutkan najis. Dan tadi Aunty Kamalia ada sebut yang sebenarnya serat ni boleh enhance tu geliang-geliut dalam usus. Dan usus kita kan sebenarnya bila kita ada rasa urge nak membuang tu, sebenarnya sebab usus kita tengah mengalami proses geliang-geliut tu. Kembang kucut supaya sampailah najis tu keluar. So kalau orang punya usus, dia dah tak ada, usus dia tak sihat lah. So dia tak ada masa yang nak menghasilkan geliang-geliut tu. Itu yang susah nak membuang. Dah makan banyak pun kenapa tak ada rasa nak membuang ni? Sebab dia punya geliang-geliut tu tak aktif lah. Okay. So peranan serat tak larut ni adalah untuk mengaktifkan proses geliang-geliut usus kita itu. Dan dia boleh mengurangkan rasa strain lah dalam kita punya sistem pencernaan. Kurangkan tekanan lah pada kita punya sistem pencernaan. Okey.
Tapi ada juga dia kata kat sini ya. Ni yang tambah sikit tadi yang Aunty Kamalia kata betul, orang lelaki memang perlukan fiber yang lebih sebenarnya daripada orang perempuan. Okay? Tapi kadang-kadang lah yalah, lelaki ke perempuan sama juga, memang ada yang memilih makanan. Kadang-kadang tu ada yang jenis suka susun sayur kat tepi pinggan kan. Elok je dia susun. Okay, so sebenarnya lelaki perlukan lebih kurang 38 gram. Lelaki dewasa 50 tahun ke bawah perlukan 38 gram fiber setiap hari. Perempuan kurang sikit 25 gram setiap hari. Dan lelaki yang umur lebih 50 tahun, dia punya keperluan fiber dia pun dah berkurangan, mungkin sebab usia kan dah kurang, tak seaktif usia muda. So lebih umur 50 tahun, saya rujuk dekat website ni healthline.com ni, dia kata perlukan 30 gram saja sehari. Kalau lelaki muda tadi dia kata 38 gram, bila dah lebih 50 tahun 30 gram sahaja. Sikit je lah kurang, tapi masih perlukan fiber. Dan juga orang perempuan pun lebih kurang 21 gram setiap hari untuk usia lebih 50 tahun. Kita punya fiber tu berapa gram? 8 gram ya nanti? Sachet tu 8 gram, tapi dalam setiap sachet ada 4 efektif fiber yang badan perlu tu. So maksudnya kalau orang perempuan perlukan 25 grams per day tu, dia perlukan 6 sachet lebih kurang ya. Banyak kan? Tapi kita ambil dari pemakanan kan. Kita patut mungkin separuh-separuh lah mungkin ya. Sebenarnya fiber ni kalau boleh untuk top up sajalah, untuk suplemen kan orang kata. Janganlah kita terus tak ambil langsung pula sayur-sayur, tapi masalah juga sayur sekarang ni pun ada macam-macam kan. Kita tak dapat 100% khasiat dia daripada banyak mana kita makan. Sebab tu kita perlukan juga suplemen macam Jaho Fiber ni sebenarnya. Okay. So itulah sedikit sebenarnya kita nak tahu. Kadang-kadang orang kata perlu ke makan sampai 4-6 sachet setiap hari kan Jaho Fiber ni. So kita kena explain kat dia kenapa perlunya. Sebabnya kita orang biasa perlukan banyak ni untuk 25 gram sehari untuk serat setiap hari untuk makanan kita. Tapi sayur pun tak cukup makan, buah pun tak cukup makan. So betul nak harapkan ambil 1 sachet saja setiap hari kan. So sebenarnya sebab itulah kita kena bagi faham diorang ni. Kita tak boleh saja nak begitu saja. You macam ni, you tak sihat macam ni, bagi ambil tak faham. Dia ingat kita ni nak menjual ke apa kan. So kita kena bagi orang faham. Sebenarnya bila kita share macam ni, kita sendiri pun boleh faham juga sebenarnya kan. Sebab memang kalau kita semua dah pernah rasa fiber ni kan, dah pernah consume, so kita faham macam mana fiber ni kena shake dan terus minum. Tapi untuk orang baru, kita memang kena bagi tahu, ajar macam mana nak bancuh untuk yang kali pertama tu. Sebab mengikut pengalaman ayah, kadang-kadang bila kali pertama tu kita assume dia dah tahu nak bancuh sendiri. Lepas tu dia tak repeat order dah. Lepas tu problem tu masih ada lagi. Lepas tu bila tanya balik, tak habis minum pun hari tu sebab tak sedap. Kan? Sebenarnya sebab dia tak bancuh secara betul dan kita pun tak cerita kat dia betul-betul macam mana nak bancuh. Setengah orang, tapi ini kita kena share cara kita yang kita suka. Okay, sebab setengah orang suka fiber tu minum fiber sahaja macam Aunty Kamalia kata kan, boleh je minum fiber dengan air saja, memang tak salah. Tapi kalau macam ayah tak suka fiber sahaja, ayah mesti nak kena campur dengan protein. Okay, so itu kena adalah pendapat masing-masing lah. Sebab ada orang dia tak suka fiber campur dengan protein, dia memang suka fiber sahaja. Ada orang suka protein saja, dia tak suka campur dengan fiber, macam-macam lah kan. Kita kena bagi beberapa pilihan, kita bagi tahu kalau you rasa macam ni tak sedap, cuba yang macam ni pula. Okay, so kita janganlah kalau dia kata you makan fiber tak pasal, janganlah cakap macam tu kan. Okay, so dekat sini lagi satu tadi saya baca, dia kata fiber ni dia kata
ada risiko kalau kita ambil fiber terlampau banyak. Dia kata fiber ni jangan ambil banyak sangat pula sebab nanti dia boleh mengakibatkan gas perut dan juga boleh menyebabkan bila gas tu perut akan buncit lah. Tapi itulah keistimewaan kita punya jauh fiber sebab dalam jauh fiber kita ada ekstrak ganoderma dan ekstrak ganoderma ni sama juga macam dalam kopi kan. Orang kata kafein tak bagus dan sebagainya tapi sebab dalam kopi kita pun sebenarnya ada ekstrak ganoderma yang boleh bantu mengawal kalau ada akses apa-apa sahaja, insyaAllah ganoderma tu akan bantu untuk keluarkan daripada sistem badan kita. Okay. Alright. Baca kat sini. Okay. So, saya ulang balik. Memang macam kalau kita nak kebanyakan produk Shoppo, seelok-eloknya kita ambil sebelum makan. So, bila kita cakap ambil sebelum makan ni kan, ramai orang terkejut. Oh, ya ke ambil sebelum makan? Macam Lindsay kan, bila kita nak suggest ambil kalau boleh masa perut kosong. Pagi-pagi ambil dulu Lindsay, lepas tu baru sarapan kan. So ramai orang betul ke kan? Sebab kalau ikut ubat doktor, mesti nak kena isi perut dulu. Isi perut dulu baru makan kan. Sebab ialah ubat doktor tu ada bahan-bahan yang tak boleh makan masa perut kosong. So itu produk kita nak bagi Lindsay dan apa-apa produk kita tu masuk dalam badan dulu untuk prepare badan kita sebelum nak terima makanan-makanan lain. Okay, so untuk orang yang nak mengawal berat badan, especially nak menjaga berat badan, kuruskan badan, seeloknya ambil sebelum makan, kurang 30 minit ke macam tu sebelum makan kan. Minum air banyak sikit. So kalau biasanya kalau satu tumbler shake I buat tu, lepas tu I akan balas balik satu tumbler air kosong. Okay. Sebabnya yang insoluble fiber tu perlu dia kena bergabung dengan air. Bila dia bergabung dengan air, dia akan itulah create macam gel. Dia akan create macam gel dan juga increase bulk dalam kita punya. Dia macam create sponge lah. Dia akan jadi sponge. Bayangkan sponge tu bila dah sedap air, dia akan kembang. Lepas tu dia akan cuci-cuci kita punya usus. San ambil Lindsay masa perut kosong memang bagus betul. Sangat berbeza daripada compact tu kalau kita makan Lindsay selepas makan. Tapi ada waktu-waktu tertentu produk kita kena ambil selepas makan. Contohnya orang yang ada masalah gastrik atau GERD, dia kena ambil makanan yang ada enzim selepas makan. Sebenarnya bukan sebab dia hanya sebab dia berbahaya sebelum makan, tapi kadang-kadang orang punya reaction tu, orang yang mengalami masalah gastrik, reaction diorang tu akan sangat-sangat meluap-luap sampai diorang tak tahan lah kata diorang. So sebaik-baiknya orang-orang yang mengalami masalah perut gas macam ni boleh ambil kita punya protein atau pollen, okay, dan juga lactobacillus lepas makan supaya dia punya reaction tu tak berapa ni sangat lah, tak selesa kan. Okay. Lagi satu ialah untuk orang yang nak tambah berat badan, memang nak gain weight, susah nak tambah berat badan tapi tak naik-naik berat badan, okay, boleh cuba amalkan selepas makan. Bila amalkan selepas makan, kalau tak silap dia akan membuat fiber tu cepat-cepat uraikan makanan yang dia baru makan tu dan menyebabkan dia boleh makan lagi. Tambahlah dia punya tambah dia punya selera nak makan. Okay, so dengan harapan tu boleh bantu dia punya weight gain lah. Okay, so I just check kita pasal fiber sekarang ni. Saya nak share lah daripada slide yang lama. Kita pasal fiber, kita pasal perut, saya selalu nak share juga benda ni sebab kita selalu tunjuk gambar ni kan. Gambar ni. Gambar ini ialah gambar usus zaman semua. Share pula. Share sekali. Okay.
Kalau gambar yang ini adalah usus idaman semua orang kan. Usus idaman semua orang nampak macam bila kita cakap pasal fiber boleh mencuci usus, kita anggap usus kita macam ni. So masukkan fiber untuk nak cuci sahaja kan. Tapi cuba bayangkan orang yang dah memang ada masalah usus, mana usus dia dah jadi macam ni. Dia dah jadi kecut, dia dah tak ada rupa usus dah lah kan. Betul untuk fikir kenapa bila makan banyak-banyak tak keluar-keluar sebab dah mungkin sakut dekat sini kat tengah-tengah. Lepas tu kenapa najis dia tak pernah dapat yang besar, panjang, kuning, terapung tu sebab acuan dia pun dah kecut dah macam ni. Besar, panjang, kuning tu sebenarnya adalah sebab acuan usus kita sebenarnya berbentuk besar dan panjang kan. Tapi kalau kita punya usus, kita punya acuan ni dah mengecut, dah kering, dah tak ancal, geliang-geliat tak payah cakap lah, memang tak ada berlaku apa-apa kan. So macam mana najis yang keluar tu nak cantik rupa dia. Sebab tu kadang-kadang najis tak betul rupa dia kan. Dan macam kambing atau najis tu cair sahaja, tak ada form. Okay. Dan I suka silakan lagi sekali cerita yang pernah berlaku tahun lepas. Mungkin ada yang dengar lagi tentang orang-orang yang asal-asal tu masalah dia hanyalah sakit perut. Sakit perut biasa. Pergi klinik doktor sebab angin. Masa tu bulan puasa. Cakap mungkin makcik bulan puasa tu makcik tak makan banyak tu kan. So bagi ubat angin lain, bagi ubat tahan sakit lah. Dan pergi 3 klinik berbeza. Tiga doktor bagi ubat dan setubat kan. Tak ada inspection lebih lepas yang seterusnya lah. Sampailah satu hari tu makcik ni dia sakit sangat perut dia, dan kolaps dekat rumah. Itu bulan puasa, terus pergi hospital. Sebab masa tu memang bulan puasa, makcik tu memang tengah berpuasa, so doktor kata boleh terus masuk operation theater lah untuk buat surgery sebab dah sangat-sangat critical. So kisahnya keadaan usus masa tu ialah usus dia berbelit-belit, berbelit-belit dan perlu dikeluarkan, dileraikan, ditandu, keluarkan najis-najis yang terlibat, lepas tu masuk balik. So itu adalah keadaan. Asal-asalnya of course, asal-asalnya adalah sembelit sajalah. Sembelit sikit-sikit bertahun-tahun sampai makcik tu sebenarnya dah 70 ke 80 tahun dah. Okay. So keadaan usus yang sampai berbelit macam tu, asal usul dia memang sembelit. Asal usul dia adalah susah nak buang dan sebagainya. So kalau kita tak selesaikan daripada awal, memang boleh melarat-larat jadi kronik macam tu. Okay, so the next time aku selalu sekarang ni kalau macam dah 2-3 hari tak membuang kan, I asyik teringat apa ni, so I share kat sini supaya kita semua boleh jadikan ni sebagai motivasi. So, tiba-tiba kita rasa jangan nak jadi, bukan nak menakut-nakutkan, adalah possibility yang boleh berlaku, especially kalau kita kerap sakit perut. Dan mungkin I nak share sikit. 2 minggu lepas, 2 minggu lepas I selalu macam cirit-birit tau. Selalu cirit-birit macam asyik membuang tu, sekejap membuang kan. Salah makan, orang lain mungkin kan, saya tak sure kenapa. Lebih kurang seminggu. Lepas seminggu tu pula dah tak ada masalah tu. Jadi lama pula tak membuang. Sampai sebelum ni kan memang ada sedikit sempit yang terukkan daripada sebelum syuangho lagi ada memang tak ambil kisah lah memang sama ni sebelum kena syuangho. So baru-baru ni lepas yang seminggu dengan HNP tu susah nak membuang tu. Selalu kalau I susah nak membuang, kalau yang sebelum ni kalau I tak buka tak adalah macam gulana ke apa, macam risau sebab ada makan macam dah tapi kenapa tak keluar lagi kan. So
Kalau tak silap 5 hari juga. Tak tahu kenapa apa jadi masa tu dah saiz lebih lah minum air lebih kan. Gizi sampai 10 hari keluar kata apa hal ni kan. Lepas tu dia dah keluar memang lega sangat. So saya fikir-fikir mungkin this is one of the healing crisis lah. Kalau kita tengok dalam healing crisis punya carta tu kan awal-awal antaranya ialah kita mungkin mengalami seri birik kan, kita mungkin mengalami seri birik ingat dalam healing crisis tu, dan juga mengalami sembuh. So walaupun walaupun masa tu kita tak membuang tu, biasanya kan ada 3 hari tak membuang, sebenarnya ada memang sakit kepala dah, memang sakit kepala yang benar-benar memang satu hari tak buat apa, rasa ngantuk kepala kat dulu kan. Tapi 5 hari tak membuang tu, ayah ambil kan, ayah ambil sampai lebih 1 hari, lactoberry, lepas makan minum air banyak, rasanya kuat lah. Formula tu rasanya tak cukup lah kan, tapi rasanya kuat lah. So, tapi Alhamdulillah dia macam rasa nak jadi sakit kepala tu tak jadi. Dia macam ada rasa nak berhenti, dia tak boleh. So I dapat buat kerja macam biasa je dalam masa 5 hari tu. Lepas tu bila dah keluar tu lega rasa sampai. Okay, so kalau dalam proses ni dia ongoing lah selama kita masih tak jaga makan, selama kita masih sekala makan benda kan, kita of course sebab itulah lazy perlu kita amalkan setiap hari, sebab setiap hari kita memang tensi nak masukkan benda-benda toksik kita, dan juga kita perlulah keluarkan. So kenapa benda ni berlaku, ialah sebab yang keluar tu tak cukup banyak daripada kita masuk, atau juga yang sebelum-sebelum ni karat-karat yang sebelum ni masih habis. Of course tak mustahil kita berlaku. So dekat sini tadi Aunty dah tahu orang yang dah berusia fiber kan memang sangat-sangat membantu untuk orang yang dah berusia, sebab yang dah berusia mungkin ada yang susah nak mengunyah, benda-benda susah, malas nak makan buah. Kalau tengok dia orang kata malas nak makan lah kan, malas nak makan ni, mungkin sebab Gigi tak ada. mengalami masalah. Mereka mengalami masalah nak mengunyah. Dia tak adalah nak cakap kita susah nak gigit kan. So kadang kita kena kan orang yang berusia kadang-kadang nak makan bubur sahaja sebab mungkin dia mengalami masalah. So bolehlah bagi protein tu kan sangat bagus untuk kita punya sel. Protein, fiber, kita masukkan macam-macam lah. Kalau dah tak boleh nak makan makanan biasa, kenalah masuk vitamin lah, masuk polen dan sebagainya, insyaAllah sangat bagus untuk yang dah berusia kan. So untuk kita punya peringatan lah ni, kita dekat anak cucu kita nanti kita dah tak boleh nak makan, kena suapkan benda-benda kalau dah tak larat nanti. Okay, so ada apa-apa lagi tak nak tambah tentang apa ni? Ini adalah ayah punya slide yang dulu tu. Ayah nak cakap pasal benda ni sebab kalau ayah tak terjumpa dengan banyak, ayah pun tak boleh bayangkan macam mana masalah orang usus macam mana. Sebenarnya kita tak tahu dan usus kita macam mana. Selalu kalau kita cari pasal usus, kita jumpa yang ni, yang cantik ni. So kita pun shock sendirilah. Kita ingat usus kita macam ni kan. Selama ni sebelum kita kenal Syuangku, usus memang macam ni kan. Kita tahu selain daripada tu, kini ada cara-cara nak bantu. Sharekan sebelum ni, memang kalau nak kata shake tu, yang asas dia yang kita baca protein dan fiber saja. Tapi bila dah ada lactobacillus, kita suggest ambil lactobacillus dalam shake, ataupun sebenarnya bila kita ambil lepas makan asing daripada shake. Dalam shake tu ada protein dan fiber, dan lactobacillus ni akan asing. Lain rasa dia sedap, sangat-sangat bagus kalau ambil lepas makan untuk kehidupan. Tapi kalau untuk anak ayah, selalunya ayah bahan YKI plus ke, berarti ke ayah baju
dan wati air sekali dalam tu bagi budak ni. Setelan, senang, tak payah berfikir sangat. Okay. So memang sebaik-baiknya hari sekali lah. Okay. Untuk penyakit yang yang optimum lah kata orang kan. Dia kata kalau boleh ambil sampai 6 days per day, kalau nampak kali tu pergi baca dulu setiap kali. Tapi kalau dua minum cycle tu kalau orang tak biasa mungkin sikit pekat. So kita mungkin boleh suggestkan try satu fiber, satu protein, satu bulat ke, kalau tambah tu buat 3 kali. 3 kali ni sebab badan kita ni ada tempoh macam Lindsay juga. Lindsay dia ada tempoh 12 jam dia boleh buat kerja dalam badan kita. So lepas 12 jam tu kita kena ambil lagi sekali Lindsay supaya dia punya kesan tu berterusan lah. Okay. Sama juga dengan fiber. Kalau kita ambil sekali je pagi kan, pagi sampai beberapa jam lepas tu dah tak ada lah khasiat lausus kan, seleduknya kita tak ada berterusan. Boleh 3 kali sehari. Baiklah. Okey, mungkin selain yang tadi tu, I punya testimoni sendiri lah, I cakap pasal I ada masalah sembelit dan I dah amalkan Lindsay dengan Polen masa tu lebih kurang 2 tahun lebih silap. Tapi masa tu I pernah ambil fiber. Sebelum I start ambil fiber tu, I dapat nanti sensang hitam dan juga tu I masih ingat lepas ambil fiber. Okay. Ada orang yang tak ambil fiber lagi dah dapat tau nanti blender tu. Pernah tahu seorang consumer ni dia ada tinggi, dia rasa dia kata penting lah, kenapa dia punya najis sampai melekit ni. So kita kena faham lah blender tu barang kalian tinggi sebab dia ada banyak kolesterol lah dalam badan. Okay. Memang sangat-sangat bagus kalau kita keluarkan. Dan biasanya benda tu mungkin tak ada sekali. Mungkin juga kalau kita gunakan amal reduction method, dia akan lagi sekali dan jadi dia punya denda tu keluar. Okay, Sophie tanya untuk bancung dia sejuk. Okay, betul-betul. Air panas memang tak boleh untuk bancung punya fiber, protein, iaitu berry atau pollen. Tak boleh guna air panas. Kena guna air sedikit suam room temperature ataupun air sejuk. Okay, sebab dalam pollen ada enzim, pun ada light probiotik prebiotik tu, dia tak boleh kalau air panas dia mati. Fiber pun sama je. Dia punya karakter tu memang tak boleh. Apa dia? Dia tak boleh air panas dan dia hilanglah dia punya khasiat. So biasanya boleh bancur dengan room temperature. Saya suka bancur dengan air sejuk. Lagi best. Sebenarnya cara saya bancur, saya suka macam one tumbler tu air room temperature. Air kowe kan yang temperature punya air tu, masukkan 1/3. Masukkan air, baru letak powder produk fiber, protein, apa-apa, serbuk tu. Sebab kalau tak serbuk dulu, nanti ada yang tak tercampur dekat bawah dia. So biasanya saya akan letak air biasa 1/3 dulu ataupun satu suku daripada tu, baru tuang produk. Bila tuang produk, saya akan shake sikit. Lepas tu saya akan fill up the rest of tumbler dengan air supaya pencara. Bila saya buat macam ni, dia akan kurang berketul. Dia kena shake selalulah. Kalau ada kadang-kadang shaker sekarang ni ada yang macam bola kan dekat dalam shaker tu, dia masukkan juga dia punya berketul, bantu pecah punya ketul-ketulan tu. Dan ni ada personal preference lah, saya suka air sejuk. Rasa dia macam lagi sedap. Okay, kalau budak-budak pun dia suka lah sebabnya kan kita selalu bagi budak-budak nasi kan, tapi bila kita buat fiber tu kita buat suka lah. So
kalau untuk budak-budak yang susah minum benda-benda macam tu tips dia bagi kat situ. Satu lagi, saya punya shaker tu pun macam tumbler yang macam fun kan, sebab kalau kawan dia orang budak-budak ni kan macam LPL kalau tumbler yang macam pelik sikit, macam seronok sikit satu. Kadang-kadang tak nak juga nak pakai straw. Pakai straw senang lah sebab straw tu kadang dia orang tak rasa tapi dia orang seronok minum air yang pakai straw, seronok. Itu antara tips kita taikul budak-budak lah untuk okay, so ingat jangan banyak air panas. Yang boleh banyak air panas hanyalah kopi, Lingzi dengan Vitakin. Itu boleh air panas. Vitakin pula ada orang suka sejuk, ada orang suka panas, so air lagi tu buat panas suam-suam sikit. Sebab Vitakin dia macam ayah guna polen gula. Ayah suka guna polen gula sebab itu kalau boleh semua nak sebut dan balik ke dalam sheet tu terus minum. Kalau tidak susah nak tidak takut lupa. Okay, kalau Lingzi tu tak apa. Lingzi tu dua-dua ada kat rumah ni. Yang powder ada. So budak-budak biasanya macam powder untuk anak kita ada ajar untuk line kapsul. Line kapsul tu senanglah sikit kan supaya dia pun tak sangat dia pun senanglah untuk dia. So untuk yang lain, untuk polen suka gunakan campur dalam shake sebab dia tak ada rasa pahit kan. Ikutlah macam I punya mate dia suka polen kapsul, dia prefer. Banyak kali juga I cakap, suka tak nak ke ambil yang serbuk ni senang nak masuk kan. Dia kata tak nak, dia suka dia tak suka. Okay, so kita kena ikutlah masing-masing punya. Sebab polen kita makan banyak kan. Kalau Lingzi kita kena makan polen pun dia kena makan seleloknya kan. So sebab tu I suka kalau benda yang nak kena banyak macam ni suka ni kalau Lingzi ada banyak masalah lagi senang nak telan makan benda pahit kan. Kadang-kadang tengoklah tengah demam pasti ambil yang pahit tu. Tu selagi okay lah kan. Okay, so ada apa-apa soalan so, kita nak tanya tentang fiber. So fiber ni semua orang boleh makan, especially maksudnya budak-budak boleh makan, siapa-siapa yang mengalami sembelit boleh makan. Tengah mengandung kan orang kadang-kadang ada masalah sembelit semua tu, so perlu amalkan. Mengandung juga kadang-kadang orang kata mengandung dia ada kencing sebenarnya tak, dia kata gula dia tinggi, dia pregnant sebab tu kena minum air gula lah macam-macam kan. Sebabnya ramai orang kisah spesifik, ramai orang yang kenapa doktor suruh test air gula tu, maksudnya ramai lah gula naik bila mengandung kan. Sebenarnya orang mengandung sangat amalkan fiber, orang ada sembelit, orang yang nak jaga kesihatan. Kalau kita kata dia ada sembelit tak, tanyakanlah 99% ada, okay, 99% orang sebab badan dia sihat, tak ada masalah. So bila kita nak introduce fiber untuk orang, cakap benda baik untuk apa benda, dan kita janganlah cakap bukan sebab dia sembelit, sebab ramai orang suka, ramai orang defensif pada kata itu, menuduh dia satu penyakit kan. So sebaiknya kita cakap dan fiber ni sangat bagus untuk penjagaan kesihatan. Sebabnya hari kita fiber ni bagus, tapi kita mungkin tak sempat makan buah-buah sayuran yang berkualiti. Kita perlu top up dengan jangan fiber. So kalau kata leceh lah, nak bancuh lah apa benda semua ni, kita kena ajarlah cara nak bancuh, cara buat fish macam mana, sebab kita kita senang nak bawa beberapa sachet masuk je dalam kamera dan bawa ke office, dan then office biasanya ada
COVID. Dan senang je nak bagi daripada alasan. Kalau kita pergi ke office, kalau office mates tengok ni dah tahu apa tu kan, senang kan. Untuk budak-budak juga, pasal ni ada kes yang anak dia baru umur 3 tahun tapi rasa kronik daripada baby lagi. So sebenarnya sembelit sangat, fiber sangat-sangat untuk daripada baby lagi. So, kita tahu sesiapa yang ada anak kecil boleh introducekan mungkin anak-anak mengalami masalah sembelit ke dia kat kita kan, dia pun tahu kita ada solution katanya, so boleh share dan fiber. Okay, so ada apa-apa nak tambah tak? Mungkin nak cakap apa-apa? Okay, kalau tak ada apa-apa, Ayah. Ya. Kejap tadi ada cakap apa? Risiko kalau ambil fiber berlebihan tu apa dia tak apa dengar lah tadi. Okey, ni tadi daripada website ni saya baca, dia kata risiko mengambil fiber yang berlebihan boleh menyebabkan kita mengalami angin atau sakit perut dan juga kembung perut. Okay. Ini it's most likely that you consume less unit. Okay, so sebabnya dia kata bila kita makan fiber ni, kita kena tak boleh makan fiber satu tau. Dekat sini. Kita makan fiber sampai tak makan benda lain. Yang menyebabkan benda ni. So, pemakanan kena seimbang kan. Kita kalau kita makan fiber banyak ni, kita kena makan benda-benda lain. Ikut je lah, ikut dia punya kadar yang betul. Macam tadi ada share suku apa, karbohidrat je. Suku protein, lepas tu setengah fiber, sampai selap. So janganlah lebih-lebih, setengah fiber dan janganlah protein dengan karbohidrat itu kurang sangat. Itu yang akan sebab daripada dalam website lah, menyebabkan angin. Tapi sebab keistimewaan fiber sebab ada kandungan lima kat dalam. So kalau ada apa-apa yang berlebihan ke yang abnormal berlaku dalam badan sebenarnya, insyaAllah kita akan perlu singkirkan badan. Okay, dekat sini dia juga advice kita ambil fiber banyak tu mesti minum air yang mencukupi setiap hari. Okey, terima kasih. Okay, no problem. So itu berkenaan dengan fiber kita. InsyaAllah hari Jumaat ni kita akan buat sharing tentang kesihatan. Kalau siapa-siapa nak request topik penyakit atau kesihatan tertentu, boleh message kat dalam tu atau Cantina. Sesiapa pun boleh. Tak, nanti insyaAllah kita akan update apa topik seterusnya untuk hari Jumaat. So insyaAllah hari Jumaat ni waktu pukul 3. Okay, link dia nanti akan biasa. Okay, thank you semua. Boleh gambar kembali tak? Kalau semua boleh mungkin sekejap. Jom gambar. Saya ada satu sini. Di sini. Okay. 1, 2. Okay, thank you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa hari Jumaat. Okay? InsyaAllah. Okay, terima kasih. Terima kasih. Salam. Jumpa lagi insyaAllah. Okay. Tutup mana tu?